Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang bersama saya Janet Bennett. Memulakan berita malam dengan laporan di Miri. Projek Jejambat Simpang Institusi Kemahiran Belia Negara IKBN Permai Jaya Miri dijangka siap sepenuhnya dalam masa terdekat dan akan dibuka kepada orang awam pada 31 Mac ini. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata setakat ini jejambat simpang IKBN Permai Jaya Miri sepanjang 605 meter kini dalam peringkat terakhir untuk pemeriksaan keselamatan dan pemasangan tanda keselamatan sebelum dibuka sepenuhnya kepada orang awam. Yeah, but meanwhile, they do the final touching up for the signages, road signages. But I have told Mr. Xiao, Engineer Xiao, that make sure that all the traffic signages, all the safety signs and all the safety requirements are complied with before we open up. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas meninjau projek jejambat simpang Institusi Kemahiran Belia Negara IKBN Permai Jaya pada Jumaat. Pembinaan jejambat ini di bawah pakej projek Lebuh Raya Pen Borneo dan membabitkan jalan raya berkembar dua hala dengan 4 lorong. Datuk Seri Lee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin turut mendedahkan Jabatan Kerja Raya JKR juga akan memasang sebuah lagi lampu isyarat antara laluan menuju Vista Perdana. Ujarnya pemasangan lampu isyarat itu bukan dalam jadual pembinaan tetapi atas permintaan penduduk setempat yang akan bantu melancarkan perjalanan trafik sekaligus mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas sekitar Vista Perdana, South Lake dan Desa Pujut Permai Jaya terutama pada waktu puncak. Selanjutnya di Betong, Menteri Pembangunan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utom turun pada Jumaat untuk melawat ladang milik Ceres Eco Plants Sendirian Berhad. Beliau bersama rombongannya memulakan lawatan ke ladang padi Sebukut sepaus sekitar jam 9.40 pagi. Ia disusuli dengan lawatan ke ladang pisang Footprint Sendirian Berhad dan ladang kelapa Keres. Lokasi ketiga dilawati Datuk Seri Dr. Steven Rudi adalah ladang kelapa Keres di Jalan Jugir, Betong. Beliau mengakhiri program lawatannya ke ladang Midin Keres. Di Daro pula, cadangan projek Pusat Sehenti Anjung Usahawan telah diluluskan untuk daerah Daro dengan peruntukan sebanyak 6 juta ringgit. Sehubungan itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro, Safi'i Ahmad telah hadir bagi mengadakan lawatan ke tapak cadangan projek itu pada Khamis. Lawatan tersebut bertujuan bagi bertemu dengan pihak Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Perindustrian Terminal dan Pembangunan Usahawan MITRED selaku agensi pelaksana untuk menetapkan dan membincangkan cadangan-cadangan bagi projek berkenaan. Menurut Safi'i, apabila siap kelak, anjung usahawan tersebut akan memberi impak kepada usahawan kecil memasarkan produk-produk mereka dengan lebih baik dan selesa. Pada sebelah petang, Safi'i telah menyempurnakan Majlis Penyampaian Bantuan Khas Sarawak Kesayang BKSS 60 Penjajah Kecil Daerah Daro dan sesi Town Hall sempena kempen Say No to Plastic Bag and Plastic Straw serta taklimat pensijilan halal. Seramai 136 penjajah layak menerima bantuan BKSS yang telah diumumkan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg sebelum ini dengan masing-masing menerima bantuan berjumlah RM1,500. Selain itu, taklimat berkenaan prosedur pensijilan halal juga turut diadakan susulan kunjungan hormat pihak Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS terhadap Safi'i sebelum ini. Sementara itu, berucap dalam Malam Apresiasi Pemimpin Santai Tapi Sampai Daerah Daro 2022 pada Jumaat, Safi'i menjelaskan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK memainkan peranan penting dalam pengurusan dan pentadbiran kampung. Menurut beliau, Sarawak mempunyai sistem pengurusan yang sangat efisien dalam menguruskan pentadbiran di setiap peringkat. Tegasnya, KMKK perlu sentiasa bersedia dalam memainkan peranan masing-masing. Katanya, penganjuran program seperti itu bertujuan memperkasarkan peranan KMKK agar dapat melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang diberikan ini dengan sebaik mungkin. Berucap lanjut, beliau berkata klinik pergigian Daro yang sebelum ini terdapat masalah kini sedang rancak dibangunkan, manakala klinik kesihatan Daro kini berjalan lancar. Tambah beliau, dengan siapnya Jabatan Batang Lasar kelak akan memudahkan hubungan antara Pulau Burit dan Pekan Daro. Hadir sama dalam program tersebut adalah Ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi, Ahli Parlimen Tanjung Manis Irsinia Yusof Abdul Wahab dan Pemangku Residen Bahagian Muka Safri Saili.
Manakala di Meradong, Ibu Pejabat Polis IPD Daerah Meradong menerima hadiah paling bermakna sempena sambutan Hari Polis ke-215 selepas kerajaan negeri meluluskan pembinaan Dewan Tertutup baru untuk pejabat tersebut. Projek transformasi luar bandar RTP bernilai RM250,000 itu diumumkan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kwong Hing, semasa meraihkan sambutan Hari Polis ke-215 di Dataran Padang Kawat Kaki IPD Daerah Meradong pada Jumaat. Projek RTP untuk membina satu Dewan Serbaguna sedang di dalam design stage oleh pihak CKH, dan kalau if it goes smoothly, mungkin bulan April atau Mei kita dapat mulakan. Menurut Datuk Ding, dengan adanya Dewan Tertutup berkenaan akan memudahkan anggota IPD Daerah Meradong menjalankan aktiviti mereka dengan lebih selesa. Beliau dalam pada itu berharap jalinan kerjasama antara agensi kerajaan diteruskan pada masa akan datang untuk memajukan lagi Meradong dan memastikan daerah itu bebas dari gejala tidak sihat. Sementara itu, Pegawai Pemerintah Batalion 10 PGS Sibu, Superintendent Muhammad Hafiz Kadir, berkata kem Batalion 10 Pasukan Gerakan ARM PGA akan dipindahkan ke Jakar Serikeh untuk menggantikan kem sedia ada di Sibu yang telah usang. Menurutnya, tender pembinaan kem baru itu telah diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan dan pembinaan dijangka mengambil masa selama 3 tahun. Rakan-rakan media boleh tengoklah keadaan kem kita di sini. Dah usang, uzur. So oleh itu kita akan dapat kem barulah nanti. Bukan di sini, di Jakar Serikeh. Okay, kalau rakan-rakan media untuk maklumatlah, lokasi itu berhadapan dengan unit Koko Serikeh. Opposite unit Koko Serikeh. Tender pun telah diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan dan dalam proses pembinaan lah. Okay, jangka masa tempoh untuk siapkan kem tu lebih kurang 3 tahun. Paling tidak 2025 dijangka beroperasi lah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Perhimpunan sempena peringatan Hari Polis ke-215 di Padang Kawat Batalion 10 PGA Sibu pada Jumaat. Tambahnya, walaupun kem baru dibuka di Jakar, kem yang sedia ada di Sibu akan terus beroperasi seperti biasa. Menjelas selanjut, beliau berkata pada tahun ini sahaja Batalion 10 PGA Sibu telah berjaya melakukan 9 rampasan melibatkan minuman keras dan rokok yang tidak bercukai termasuk pembalakan haram dengan anggaran rampasan berjumlah RM2.9 juta. Dalam pada itu, sambutan Hari Polis ke-215 peringkat Kenawit disambut sederhana bertempat di pekarangan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kenawit pada Jumaat. Program dimulakan dengan pembarisan hormat daripada anggota polis yang hadir kepada Ketua Polis Daerah KPD Kenawit, DSP Tegar Bilong dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ngemah Anyi Jana. Ia disusuli dengan perutusan Ketua Polis Negara yang dibaca oleh DSP Tegar. Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil penghargaan dan pemotongan kek sebagai simbolik sambutan peringatan Hari Polis ke-215. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah pencegahan dan mengamalkan kebersihan serta jarak sosial yang selamat bagi mengelakkan penularan COVID-19. Salam UKAS.